kan? Tidak akan. Okey, insya-Allah. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Seperti yang kami dah maklumkan sebelum ni, kita akan bersiaran langsung lagi seminit lagi. Ada lagi 1 minit sahaja lagi untuk kita mulakan sesi Sembang Pis seterusnya bersama saya Hafiz Latif atau Bang Pis, dan tetamu tetap saya sehinggalah situasi semasa ini, tetamu tetap saya sehingga situasi semasa ini reda. Tak lain tak bukan saya nama Izzah ataupun Eja. Topik hari ini kita akan sembang berkenaan dengan Istanbul. Kemara kami ke Istanbul awal bulan yang lalu, berkenaan dengan Istanbul Fellowship Program. Sebersedikitnya mungkin juga sebersedikit juga kita akan kongsikan pemerhatian kami berdasarkan budaya, cara kerja, makanan dan sebagainya. Jadi stay tune. Kita seminit saja lagi. Sementara tu anda bolehlah masuk dulu dan boleh berikan respons kepada saya. Suara jelas, visualnya jelas. Okey semua. Apa khabar tuan-tuan dan puan hari ini? Sihat-sihat saja insya-Allah harapnya. Dan hari ini hari Jumaat 27 Mac 2020. Kita masih lagi dalam PKP, Perintah Kawalan Pergerakan, dan semalam juga saya difahamkan ada beberapa lokasi di Simpang Renggam dan sebagainya, PKPD kan, Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan. Semoga baik-baik saja semua yang berada di sana dan juga di mana saja anda berada. Baik, okey, kita jemput Sayyidah Izzah Kamarul Syukri atau Eja untuk bersama-sama dengan kita sempena sesi Sembang Pis untuk kali ini dengan topiknya Istanbul. Silakan Eja. Kena jemput Kena jemput lah. Padahal kena uruskan kamera sekejap. Buka Facebook. Okey. Tak tengok. So okey, hari ni macam yang saya dah bagi tahu semalam, kami nak sentuh berkenaan dengan kembali ke Istanbul dan juga beberapa hal berkaitan dengan Istanbul Fellowship Program dan sebagainya. Kali ni tak seperti live yang sebelum ini. Secara langsung sebelum ni anda semua ada soalan dan sebagainya. Untuk kali ni setakat semalam tak ada pula lah yang tanya-tanya dan sebagainya. Jadi tak apalah, kita sama-sama biasa. Kalau tanya, kalau sementara tak ada, kita cerita je. Betul. Jadi sementara kita tengah live, insya-Allah tak lama lah, lebih kurang dalam 1 jam ni. Kalau anda ada sebarang pertanyaan ataupun nak kongsi cerita dan pengalamannya, teruskan saja memberikan komen dan kita akan terus sembang-sembang santai. Boleh? Duduk artikan Rosli You. Oh, okey, You. Hai You, apa khabar? Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Baik-baik saja You, ustaz dan juga anak. Apa nama? Aisyah. Aisyah anaknya. Tengok yang live tu. Kami lama dah nak pergi Istanbul, pergilah. InsyaAllah. InsyaAllah Semoga ada banyak rezeki selepas ni dan boleh ke Istanbul, malah mungkin ke negara-negara lain juga. Farizat. Hai Farizat. Nur Kak Farizat. Eja, memang suka panggil aku Kak Eja ni. Jad, apa khabar Jad? Lama tak jumpa. Resepi masih lagi rahsia atau tak? Sihat ke? Sihat. Alhamdulillah. Mana dia punya, bukan Apa? sepatutnya yang kita boleh tengok yang live macam tu ke? Betul, dah. betul. Setakat ni yang dah masuk, Kak PA, apa khabar Kak PA? Kalau orang berapa RM lebih? Okey. Sekejap, sebelum jawab soalan you tu, soalan ni. sebelum jawab soalan you tu, kita cakap hai dululah kat Kak PA, Pijon. Siapa yang tu? Siapa yang dah masuk ni, terima kasih. Semoga anda semua baik-baik saja. Baik, okey. Sebenarnya sebelum kita nak pergi sembang berkenaan dengan topik ni, hari ni 27 Mac 2020. Sepatutnya hari kita merayakan Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur 2020 yang sepatutnya berlangsung pada hari ini sehingga 5 April bertempat di PWTC. Jadi sepatutnya semalam kita dah loading barang, kali bukan selalunya lah. Semalam kita dah loading barang. Lepas tu hari ni kita dah mula berpesta lah sampailah 5 April. Sampai lebam lah. Sampai lebam lah 10 pagi atau 10 malam. Apa pun
Berita terbaru dimaklumkan Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur akan berlangsung. Sekiranya insya-Allah kita doakan supaya keadaan sekarang ini reda. Akan berlangsung pada 17 April sehingga 26 April nanti. Maafkan saya, 17 Julai. 17 Julai sehingga 26 Julai nanti. Harapnya situasi sekarang reda supaya Julai nanti kita dapat berpesta buku semula. Apa pun ya, walaupun Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur ditangguhkan sehingga Julai nanti, kita jangan lupa ada ramai rakan-rakan penerbit kita yang sebenarnya sedang melangsungkan pesta buku dalam talian. Yang mungkin kalau boleh saya nak shout out kat sini kalau boleh kita nak sebutkan beberapa nama kawan-kawan penerbit kita yang sedang melangsungkan pesta buku mereka secara online, secara dalam talian ni. Kita ada Jejak Tarbiyah, Iman Publication, PTS juga sedang melangsungkannya, Karang Craft juga sedang melangsungkan. Banyak sebenarnya banyak. Saya fikir anda mungkin boleh saja terus cari penerbit-penerbit yang anda inginkan, buku-buku mereka dan sebagainya. Cuba lihat sekiranya mereka ada pesta buku online dalam talian sedang berlangsung, ataupun kalau tidak pun berlakunya pesta buku online ni, setidak-tidaknya mungkin ada buku yang berminat nak beli dan sebagainya, mereka ada stok, boleh terus pergi. Jangan lupa ke Legacy Ohad jugalah. InsyaAllah sehingga sekarang ni adalah sikit-sikit baki stok yang ada dengan kami di rumah ni, yang kat kilang cetak kita tak boleh cakap apalah, tapi yang dekat rumah ni insyaAllah ada stok sikit lagi. Sekiranya anda berminat juga dengan buku Legacy Ohad, sila baru on the way. Silalah ke laman web kita legacyohad.biz, atau boleh juga WhatsApp ke 0133385178. Boleh tolong buka lampu sekejap tak? Kena keluar frame sekejap sebab tiba-tiba macam mendung lah. Baik, okey. Kalau dua orang berapa? Okey. Cerah. Hai Cik Sakri dan Kak Tuti. Mai, apa khabar? Okey, untuk jawab soalan you tadi, ini yang pertama lah sebelum kita nak sentuh pada beberapa poin yang kita dah nyatakan. Bergantung kepada, sebenarnya kalau nak cakap dari segi bajet ni, bergantung kepada jadual perjalanan keseluruhan yang kalian nak lah. Contohnya kalau katalah dalam tempoh seminggu tu, kalau nak pergi masuk ke banyak tempat-tempat tarikan pelancong ke, ataupun kalau nak memang nak belanja makan dan sebagainya, memang nak orang kata apa, nak sedap dan sebagainya, mungkin akan lebih mahal lah kan. Tapi kalau macam kami sederhana, kita orang sederhana je. macam kami berdua, baru-baru ni kita pergi lebih kurang dalam 11-12 hari juga, kita ke Istanbul dalam 9-12 hari, bawah daripada 10,000 lah. Kalau boleh kita nak sebut bawah daripada 10,000 lah. Itu dah all in lah, termasuk dengan kalau katakan kalau tolak tapi hari-hari pun kerja, macam mana cakap? Tak adalah, maksudnya all in lah tu. Masuklah dengan tiket penerbangan, tempat tinggal kami selama 10 hari, makan minum. Alhamdulillah, kita ada 3 hari yang sepanjang program. 3 hari masa program tu kita memang makan minum ditanggung, dan juga beberapa sesi lawatan ke rumah-rumah perbitan dan sebagainya pun mereka ada menghidangkan makanan dan sebagainya. Sorry, terdistract. Apa tu? So, saya tengah pantau komen-komen kat situ. Saya nak jawab tapi apa tengah ni, tapi tiba-tiba naik satu komen, 14 hari tak pergi salon tu. Hafiz lah. Pasu lah. Satu komen tu Yelah, pasu tu. Memang pasu nampak ni lah. Kembang lah ni. Macam singa lah. Ini kalau lama lagi ni tak tahulah dah macam panjang apa lah. Saya tak pernah rambut sepanjang-panjang ni dah kan. Baik, you cakap tadi tiket atau penerbangan kan? Tiket atau penginapan. Semua you. Bawah 10,000 bergantung pada bajet masing-masing. Kami pergi, kalau boleh katalah, kalau boleh nak sikit detail je, penginapan memang kami cari yang hotel bajet je lah kan. Memang lebih kurang dalam, untuk 10 hari tu duduk pun tak sampai dalam 800 pun. Untuk 10 hari. Makan minum dan sebagainya bergantung. Kami tak pergi masuk sebab Hagia Sophia, Tok Kapa dengan Sultan Ahmad.
Hagia Sophia dengan Tok Kappa memang ada charge masuk. Blue Mosque tak ada. Blue Mosque free. Blue Mosque memang percuma. Sultanahmet, Masjid Sultanahmet. Cumanya bayaran untuk Hagia Sophia dengan Tok Kappa tu saya difahamkan daripada kawan yang pergi, tahun ni dah naik harga sikit. Kami dah pergi tahun lepas, jadi kami tak masuk lagi lah, kecuali masuk sekejap ke Hagia Sophia atas sebab ada orang tu nak cari barang sikit. Cuma kami masuk ke Basilica Sistine. Itu di sekitar kawasan Hagia Sophia juga. Itu dalam 30 lira seorang. Selebihnya kita banyak pergi tempat-tempat yang percuma je lah. Kita masuk-masuk. Percuma dan tempat kerja tak bayar lah kan masuk office kan. Marhaba Azri. Marhaba. Waalaikumsalam Abang Din. Apa khabar? Hari ni menebar roti canai lagi. Sedapnya roti canai. KE. Ya, lama tak jumpa. InsyaAllah semoga baik-baik saja. Engkau pun harapnya baik-baik saja. Bisnes apa nama tu? Cuci kereta pun harapnya okey saja. Jasad. Hai Jasad. Jasad pun. Hai, apa khabar? Okay. Ada lagi? Bawa lagi? Sajak Laut Bosphorus satu. Hui, macam ni Syafiq. Minta sajak Laut Bosphorus. Yesus, Paris dan sebagainya, banyak tiket dan beberapa maklumat masih simpan. InsyaAllah nak target sama dulu. Okey, baik. Okey, jap kita sembang sebentar, kita nak tengok tu kan. Kita sembang beberapa topik kita ada kat sini. Kalau mungkin boleh kongsi, kalau boleh kita ingat balik sebelum kita pergi Istanbul tu, persediaan semasa dan juga sebelum kita pergi sana. Mungkin boleh kongsi sikit. Persediaan banyak persediaan bisnes lah sebenarnya. Sebab nak kena tengok business card dah cetak ke belum, katalog. Ni kalau untuk Gala Swap dulu lah, bisnes dulu lah kan. Abang Yusri, apa khabar? Lama tak jumpa. Tahun lepas kita pergi sama-sama ke Istanbul kan. Silakan. Sorry. Apa lagi banyak untuk office lah sebenarnya. Untuk company. Yalah, katalog business card. Untuk diri sendiri tu macam sampai saya tak cukup baju lah. Sebab duk fikir macam apa benda nak kena bawa untuk program. So saya terpaksalah beli baju. Saya banyaklah murah jugalah, cari baju murah juga kat sana. Tuan Herman, apa khabar? Teman kita di Singapura. Semoga baik-baik saja di sana Tuan Herman Ingat tak? Sebab kita pun dalam tempoh yalah COVID-19 dan sebagainya waktu tu. Jadi persediaan kita pun waktu tu sebelum nak pergi, kita banyak juga cuba nak cari face mask, hand sanitizer dan sebagainya. Tapi yalah dah pergi ke banyak farmasi dan sebagainya pun, kedai-kedai pun banyak yang tak ada stok dan sebagainya. Jadi, tapi luckily walaupun yalah orang kata Bath and Body Works punya sanitizer tu macam 10% je alkohol. And 90% is the glitter and the perfume. Tapi kita beli juga. And then sebab dah terdesak sangat tak ada hand sanitizer, kita beli tisu antibakterial. Ya, saya angkut juga tisu antibakterial and antibac tu. Kita bawa tisu, kita ada bawa juga spray antibac kita. Yang mana adalah mana sebab kita orang memang amalkan benda tu. Jadi sebelum ni lagi pun. Jadi stok hand sanitizer tu adalah 2 liter. So luckily lah. Masa kira sebelum dan semasa pergi lah kan, itulah persediaan yang kita buat lah. Selebihnya dari segi untuk yalah kena tahu jugalah cuaca kat tempat tu macam mana. Jadi kalau tempat tu sejuk ke berhujan ke apa, hujan dan sebagainya, jadi kita kena bawa lah pakaian yang sesuai juga. Bukan hanya pakaian kerja kan, pakaian sesuai juga kena bawa. Ni salah satunya lah. Nak shout out kat Uniqlo sebenarnya kan. Sebab Uniqlo punya waffle ni dah macam makin tak ada je ni. Tapi harapnya lelaki lah kot kurang. Perempuan still ada. Warna pun tak banyak. Okey, seterusnya berkenaan dengan situasi di lapangan terbang KLIA Istanbul, kalau kita ingat lagi. KLIA hari tu macam biasalah, still sibuk. Masa kita orang pergi tu tak adalah penuh kan. Tak seramai macam tahun-tahun sebelum ni lah. Tak penuh. Lepas tu airport di Turki pun tak ramai orang sangat.
Tapi okey. Waktu ramainya bila kita di blok dulu sebelum masuk ke dalam untuk tulis borang pengesahan kesihatan. Itulah itu baru kita nampak ramai juga orang, tapi tak penuh. Still ya tak penuh lah, senang cerita. Kalau nak satu tip lah, sebab bukan apalah, kami sentiasa dalam beg kami akan ada pen. Yes, sebab kita tak tahu pergi ke mana-mana pun, kadang-kadang macam tu lah, Diorang akan minta, isi borang ke apa isi sebagainya. borang. Kalau ke Indonesia sebelum ni pun pernah juga ada macam tu. Jadi kalau ada pen sendiri tu lagi memudahkan lah. Tak adalah tiba-tiba nak kena tunggu orang lah, nak pinjam sana sini dan sebagainya kan. Jadi kalau kami, yalah dah lama pun penulis kan, dah lama pun penerbit, takkanlah tak ada sebatang pen dalam beg masing-masing. Kenalah ada kan, setidak-tidaknya. Tapi itu antara yang mungkin kita boleh kongsi lah, untuk ada pen sebatang kat situ. Kami waktu sampai kat Istanbul tu, airport Istanbul, lapangan terbang Istanbul tu, kebetulannya nak jadi cerita, agak sedikit melambatkan sebab salah satu beg kami, rodanya patah kan. Jadi terpaksa buat laporan dulu. Dan bagusnya kami naik Emirates. Tahun lepas kita naik Oman Air, tahun ni kita naik Emirates. Jadi masa naik Emirates tu, lepas tu bila dah nampak luggage patah rodanya tu, saya terus tanya dekat bahagian khidmat pelanggan, macam mana nak buat aduan dan sebagainya. Jadi pegawai Emirates di sana sangat membantulah. Mereka tolong buatkan report, laporan, dan emailkan report tersebut ke Emirates di KLIA. Jadi bila kami balik itu hari ke KLIA, kita sahkan laporan tersebut. Selang beberapa hari lepas tu ada orang dari Emirates datang rumah datang rumah ambil beg tersebut untuk dibaiki. Cuma sekarang ni sebab PKP, jadi dia dah mesej lah, kata beg dah siap nak hantar balik, tapi sebabkan PKP ni kita tak dapat lagi lah beg kita balik. Penting buat laporan untuk beg, walaupun beg kita murah ke mahal ke, tercabut roda je ke, penting sebab itu yang akan jadi dokumentasi untuk diorang, macam mana mereka mengendalikan beg kita. Jadi SOP macam mana. Kita tahu yang dekat kargo tu dia akan campak beg kita, but then kalau kita buat report, hopefully diorang akan baiki cara pengendalian beg lah. So report kita penting sebenarnya, walaupun kita rasa macam renyahnya apa nak kena tunggu. Cuba kena sabar sikit lah, sebab lebih kurang dalam sejam ke 2 jam juga proses juga tunggu. Daripada mula kami sampai keluar airport tu pukul 5 baru keluar. Kita sampai dah pukul 2.30, pukul 5 baru kita keluar airport. Okey, sedikit persediaan sebelum pergi. Kami dah beberapa tahun ni, kemana ke mana-mana negara pun, kami sangat suka menggunakan Hello 1010. Banyak juga produk kat sini kan. Agaknya boleh minta komisen daripada dia ni. Tak ada. Kami menggunakan Hello 1010 jatuh. Untuk SIM card yang kita boleh terus guna. Yang menariknya tentang Hello 1010 ni, ni. Ini Hello 1010. Nampak tak? Harap nampak lah kot. Hello 1010 ni yang menariknya sebab kita boleh guna terus sebaik saja kita sampai di lapangan terbang. Dan tukar SIM card, lepas tu on balik telefon, dah terus boleh guna. Berbanding dengan kalau kita renyah lah, kalau tiba-tiba nak pergi cari SIM card pula kat selalunya mana-mana lapangan terbang ada sebenarnya yang telco company ni sediakan reruai mereka dan sebagainya. Cuma kadang-kadang kita pun mungkin tak tahu dari segi harga dia macam mana dan sebagainya. Jadi kami lebih selesa guna Hello 1010 untuk memudahkan pergerakan. Jadi bila kita sampai je, landing je tu, kita dah boleh terus bagi tahu kat keluarga. Kita dah boleh cari, kalau macam dekat Indonesia dan sebagainya, nak cari Grab ke Gojek ke semua, dah boleh terus request kan dan sebagainya lah. Jadi untuk Hello 1010 tu sangat bagus. Harga pun bersesuaian lah dengan penggunaan kita kan. Dekat sana cari sendiri tempat atau ada orang kat sana? Soalan ni Masuk orang kat sana tu tourist guide ke macam mana? Siapa semua lah kot. Okey. Terpakai kepada semua tempat sebab kita orang jenis yang tak ikut package. Tak cari orang kita kat sana. Kita free and easy lah. Kita buat research awal. Mana-mana tempat nak pergi dan sebagainya. Tanya kawan-kawan yang dah pernah pergi kat tempat-tempat tersebut. So basically memang cara kita orang travel, sometimes kita orang redah je. So
nak jawab soalan you tu agak Siapa yang pernah pergi travel kita, Fisa. Ni Fisa baru masuk lah. Ha. Fisa pernah pergi dengan kami ke Indonesia. Hidayu pernah pergi. kita orang fleksibel. So macam ada Damdaran. benda, ada pertukaran contoh contoh dekat contoh besok kita dah plan apa benda-benda, tiba-tiba ada publisher yang nak meeting dengan kita. So terpaksalah kita okey lah, pagi kita susun, kita pergi meeting dulu, petang baru kita jalan. So tak terikat dengan siapa-siapa. Jadi kita punya schedule tu kita ubah lah, boleh ubah. Tapi yang risau untuk yang baru kali pertama pergi dan sebagainya pun banyak je maklumat-maklumat yang kita boleh dapatkan di internet, ataupun macam saya cakap sekali lagi, boleh tanya kawan-kawan yang pernah pergi jugalah kan. Selebihnya ikut redah masing-masing lah, dan ikut bajet masing-masing macam mana. Apa nama, Jasad kata orang botol mana tahan sejuk. Hello. Macam tak, masa kita pergi tu pun tak adalah terlalu Tak sejuk sangat pun. This year mungkin sebab global warming agak tinggi kan, so Nanti tak sejuk sangat. nanti aku buat gambar tahun lepas, dengan gambar aku tahun ni. Tahun lepas memang berlapis-lapis, tahun ni macam lek-lek je lah cik. Ni berlapis juga tapi tak sampai pakai, Tak beria. tak beria lah. Okey, sambung sikit lagi. Kita bernasib baik juga sebab waktu tu kita ada kawan kita yang memang dekat Istanbul. Kita tanya dia macam mana pengangkutan yang mudah untuk kita dari lapangan terbang tu nak ke penginapan pertama, 6 hari penginapan pertama kami di Shishli, area nak dekat dengan Taksim juga. 5 hari seterusnya kami Kawan apa? Kawan di Istanbul. Kawan di Malaysia, okey? Kak Azhar. kawan di Malaysia, kawan di Istanbul jugalah. Saya tak tahu sebab saya banyak sembang Kak Azhar sebenarnya, Azhar Abdul Rahman. Kak Azhar, lepas tu kita tanya Rara dekat Istanbul, kita tanya Bushra juga, kawan kita kat Istanbul. Yes, Bushra. Jadi apa nama tu? 5 hari seterusnya kami di area ni lah, area Fatih lah. Jadi masa sampai tu kita naik ni Havais. Ni shuttle bus lah, kalau nak ni mudahnya shuttle bus dari lapangan terbang Istanbul ke Taksim. Anda kena tahu lah, dia sebenarnya banyak stesen. Banyak stesen. Macam Dan kami stesen dia bukan stesen macam kita tau. Kita kalau kita kata bus station, it means that bangunan yang bus station. ni macam bus stop pun, Yes, dia kan? bus stop pun bus station juga. So don't expect akan pergi bus station tapi kita takkan jumpa the building. In fact yang checkpoint yang kita turun dekat Taksim tu pun sebenarnya bertentangan dengan ada hotel, tak ingat nama dia hotel. macam tak ada apa, Tapi tepi macam- jalan je. Oh, rupanya dah Itulah sampai bus station dia. So kos dia satu orang 18 lira. Dari Istanbul Airport ke Taksim 18 lira. Lebih kurang dalam RM15 kita lah macam tu. 17. Berbanding dengan kalau anda, tapi ni masing-masing kalau beg terlalu banyak, anda nak sewa private taxi ke apa semua pakai, itu terpulang bajet masing-masing. Tapi kalau kami hari tu beg ada 3, boleh tahan jugalah, nak dekat 45 kilo juga semua sekali. Berat-berat juga. Tapi naik bus Havais ni jangan risau, dia macam bas persiaran je, beg boleh letak bawah dan naik atas macam relax je. Dan sangat selesa juga. Siap ada USB charging kalau dah terdesak-desak nak guna dan sebagainya. Ada game. Perjalanan dari airport ke Taksim lebih kurang dalam tak sampai sejam lah. Dalam 40 minit macam tu. 18 lira. Lepas tu kami ambil taksi dari Taksim punya area tu ke hotel. Okey, cakap pasal taksi, kalau kita dekat Malaysia ni kan kita ada Grab. Kalau di Indonesia kita ada Gojek. Kalau di Istanbul B-Taxi. B-Taxi kan. BITAKSI. Anda boleh muat turun aplikasi tersebut. Download di Malaysia, daftar di Malaysia. Betul. Kalau anda download di di Turki dan daftar di Turki, memang wassalam, tak boleh guna. Sebab dia nak minta kod pengesahan kan. Nombor phone kita dengan kod pengesahan. Sebab nasib baiknya kami berdua, Eja dah download dan daftar di Malaysia dulu. Saya dah download tapi saya tak daftar.
baru konon-kononnya nak daftar dekat Istanbul, so tak dapat. Nasib baiklah Eja dah buat dulu. Jadi perjalanan kami menggunakan teksi di sana, memang kena guna telefon Eja lah untuk pergi taksi. Jadi anda boleh muat turun di taksi untuk kemudahan teksi di sana. Tapi pengangkutan awam pun ada banyak juga. Dia ada metro, ada tramway dan sebagainya yang anda boleh gunakan juga, bus dan sebagainya. Jalan kaki pun tak ada masalah kalau sihat lah. Sebenarnya memang banyak jalan kaki pun sedap juga sebab tak kisah sangat pun. Alright, sementara tu anda yang baru masuk, apa khabar, selamat datang, semoga baik-baik saja semua. Kami sedang bersembang-sembang tentang perjalanan kita ke Istanbul baru-baru ni. Boleh tanya soalan? Sebarang soalan dan sebagainya, silakan, tak ada masalah. Kita boleh sembang-sembang santai saja. Ada beberapa buku dalam setengah jam ni kan. Q pun ada juga, IQ. Shipa, apa khabar? Lama tak jumpa. Okey, sentuh sikit lah. Yang jalan-jalan juga, kerja-kerja juga kan. Mungkin ada di kalangan anda yang sedang menonton juga nak tahu berkenaan dengan Istanbul Fellowship Program. Sebab kita juga tahun ni alhamdulillah kita merupakan ini merupakan tahun kedua kita terlibat dengan Istanbul Fellowship Program. Tahun lepas yang pertama, ini merupakan tahun kedua. Kalau mungkin Eja boleh kongsi sikit lah apa benda Istanbul Fellowship Program ni kan. Okay. Yang ada ni, kalau boleh nampak lah. Ni tag kita lah. Istanbul Fellowship Program ni dia bukan book fair. Sebab orang ingat macam bawa aku pergi book fair ke, jual buku macam mana kat sana. Dia bukan retail macam pesta buku kita. Dia orang ada pesta buku sendiri juga, tapi the program is about selling trade and copyright. Kita jual hak cipta. So di sana kita akan, sebelum pergi sana kita akan kena request appointment dulu dengan ni. Sebelum request appointment, of course kena isi borang dulu. Okay, isi borang, diorang saring, kita boleh pergi ketak. Dan alhamdulillah tahun ni kita terpilih lagi sekali. So dah terpilih tu, kita kena masuk sistem, request appointment dengan publishers yang ada kata apa, persamaan dengan kita. Pakailah tag tu. Coy lah Muzamil. Apalah. Apa lagi tadi? Sebenarnya bukan publisher je. Kita ada agent ya, literary agent, penulis pun. Kalau tahun ni saya tak berkesempatan jumpa penulis secara terus. Tahun lepas kita ada penulis yang memang turut serta program dan buat janji temu sendiri. Tapi macam penulis tu adalah pemilik kepada ni, kiranya macam syarikat penerbitan dia. Syarikat penerbitan dia. Surat terbit lah kalau kata kan. Ya. Surat terbit lah. Ya, kira macam surat terbit lah. Dia punya syarikat sendiri, dia terbitkan sendiri. Lepas tu dia pun ada terlibat sama. Tapi tahun ni bukan kebanyakan lah, majoriti semua appointment saya, kalau boleh ingat balik pun, memang semuanya adalah sama ada syarikat penerbitan ataupun agensi yang terlibat. Itulah. So ya, dalam tempoh 3 hari tu kita berjumpa dengan orang yang kita set appointment, dan apa lagi? Set appointment, lepas tu ambil belakang je. Tak, ni yang tahun lepas ni. Tahun lepas ada belakang tu ada. Sebab Azri kata tunjuk sikit tag tu. Okey lah, compare tu Muzamil suruh aku pakai pula. Sebanyak ambil satu. Ini tahun ni biar. Malaysia ni. Okey. Ini tag. Buatlah macam produk. Produk. Ini tag the fellowship. This year better lah than last year. Last year macam besar gila. Macam nak pergi haji dah kan. So ada improvement lah. Tak besar sangat. Apa lagi? So ya, kita berjumpa dengan orang lah. Kita bersembang pasal buku apa semua. Barulah feel. Aku dah cukup pakai 3 hari Muzamil. Tak, cerita dia Muzamil. Kita bukan sembang pasal Istanbul Fellowship Program je kan. Kita sembang pasal Istanbul. Kalau sembang pasal benda ni, dia memang boleh lah. Anyway, sebenarnya kan, apa yang berlaku sepanjang tempoh 3 hari tu selain daripada yalah, janji temu dengan penerbit, ejen suratan dan sebagainya. Apa yang berlaku juga sebenarnya? Ada seminar? Ya, of course ada seminar. Ada 2 hari, kan? 2 hari daripada 3 hari tu ada seminar.
I bet ada satu seminar yang Eja suka. Yes. Kalau boleh nak kongsi Women sikit. in publishing industry, and it's very powerful sebab ada kita dengar dari beberapa negara, dari US, Gigi Ismail. Lepas tu dari Arab, Saudi, Dr. Dr. Shirin, and then satu lagi dari Astaghfirullahalazim, dari negara Arab juga, Dubai. That's sure. Dubai. Tak ingat lah. lupa. Kena check balik lah. Yes. Sebab Gigi dengan Dr. Shirin tu I dah kenal. So itu yang ingat nama dia. Yang seorang lagi tu tak ingat. Oh no, Turki. Betul. Turki. Seorang lagi Turki. Tapi I couldn't remember her name. And dia orang bercerita tentang macam mana Perempuan dalam dunia penerbitan. kedudukan perempuan, siapa yang buat decision, siapa yang menguruskan, dan of course akan termasuk sekali dengan tanggungjawab perempuan di rumah. Dan sebab mereka dah pergi bekerja di office, mereka dah rasa suara mereka hanya 2%, 3% dan selebihnya tak didengar. Kemudian balik rumah mereka kena uruskan rumah pula, and then I don't know the culture, what is the culture. Tapi saya tak rasa benda tu terpakai di semua rumah. Saya rasa ada je lelaki yang mereka orang kata apa, bukanlah feminist, but I want to say something that human lah. Diorang lebih orang kata apa, manusia kan. Tapi sebenarnya kalau tanya saya agak menarik lah sebab bukan apalah nak cakap kan, kebanyakan kalau dalam dunia penerbitan ni, kalau kita tengok lah, kalau kat Malaysia lah ambil contoh kan, kalau kat Malaysia sendiri pun misalnya kebanyakan yang jadi CEO lah apa semua pun kebanyakannya memang lelaki. Kan? Memang itu tak boleh nak dinafikan sebab memang banyak lelaki. Tapi jangan lupa kita ada banyak juga perempuan-perempuan yang terlibat dalam dunia penerbitan yang sebenarnya pun turut mempunyai suara tersendiri, walaupun mereka bukan CEO. Turut berkarisma juga, turut membawa penerbitan masing-masing ke takah yang dipersetujui lah. Dan kalau boleh saya nak shout out sekali lagi, contoh kita ambil kita ada Sa'di Ali, Jejak Tarbiyah, kita ada Fatin Syamimi, Imam Publication, even Sayyidah Miza ataupun Eja sendiri sebenarnya sekarang ini merupakan CEO Legasi Wahad. Saya pemilik tunggal Legasi Wahad. Amboi. CEO Legasi Wahad kan, sebab saya dah beralih ke kuras buku. Tapi kami masih sama-sama membangunkan. Sebenarnya pada saya benda tu hanyalah pangkat, sebab nak tak nak decision maker kalau di Legasi Wahad sendiri kami berdua yang buat keputusan. Jadi katakan orang pergi kepada Hafiz, tak semestinya lepas saringan saya. Macam itulah. So ataupun orang datang ke saya tak semestinya lepas saringan Hafiz. Jadi kami berdua bekerja kan sama-sama. Seminar tentang publishing saja. Sebab acara ni memang acara penerbitan dunia. Dia bukan workshop untuk apa, writer. Dia memang publishing industry. So apa-apa saja berkaitan dengan publishing lah. Mungkin boleh diajukan kalau nanti ada seminar untuk penulis juga, sebab ada penulis yang join juga. Mungkin tengoklah macam mana. Terima kasih. Apa yang buatkan Legasi Wahad masih teruskan untuk join program tu, Akila? Apa yang buatkan Legasi Wahad? Sebab kurang buku semicin tak ada. Apa yang buatkan Legasi Wahad? Kalau saya bukan Istanbul Fellowship program saja. Sebenarnya kita ada banyak fellowship program dekat dunia ni. Jadi kita pilih mana kita nak pergi tahun ni, ke mana, apa perancangan kita untuk company. Jadi untuk setakat ni kami pilih 2 fellowship sahaja so far, iaitu Indonesia Partnership Program dan juga Istanbul Fellowship Program. So tapi kita ada mohon jugalah beberapa fellowship lain sebelum ni. Ada juga sebelum ni. But sebab dia saring kan, ada yang lepas, ada yang tak lepas. Biasalah tu rezeki. Jadi so far rezeki kami di IPP dan IFP.
Kalau dari segi kenapa kita still nak join benda-benda macam ni, kita melihat kepentingan untuk membawa keluar karya-karya penulis di Legasi Ohad untuk diperkenalkan di dunia luar. Sebab kita tak nak penulis kita hanya terperap di Malaysia saja. Alhamdulillah, insya-Allah kita akan bawa penulis kita keluar. Tak nak cakap dekat nanti mana kita lagi, nanti kita umumkan sebab kita orang jenis cover keluar dulu baru ya ini confirm. So ya nanti ada more updates lah yang akan datang. Kalau boleh nak tambah sikit lah soalan Akila ni kan. Saya selalu sebutkan benda ni dalam bengkel dan juga dalam mana-mana perkongsian dengan penulis juga. Ada 3 sebenarnya cabang utama yang kita tekankan dalam Legasi Ohad. Yang pertamanya adalah menerbitkan kandungan-kandungan yang bagus, yang baik, yang berkualiti, yang kita rasa worth our money, yang kita rasa worth our money dan boleh bawa ke depan. Ada 2 worth our money tu, which is duit kita keluar dengan duit orang beli. Betul. Sebab pembeli pun kita nak kena jaga juga. Okey, itu yang pertama. Yang keduanya, saya selalu sebutkan juga, bila kita dah terbitkan buku-buku ni, kalau buku-buku ni tak diperkatakan, dia akan mati. Jadi kami akan sentiasa buat banyak aktiviti, cubalah buat aktiviti dan sebagainya untuk memperkatakan karya-karya yang kita terbitkan. Dan yang ketiga, walaupun bukan dalam event, kadang-kadang kita jumpa meeting dengan orang, sometimes orang tak nampak benda ni sebab kita tak di event sangat untuk benda tu, but then kita ada cara kita sendiri lah. Kita perkatakan karya tersebut walau di mana saja. Yang ketiganya adalah mengantarabangsakan karya. Macam live sebelum ni pun saya dah cakap juga, kita selalu nak lihat karya luar masuk ke dalam, tapi apa usaha kita, apa yang kita buat untuk mengetengahkan karya kita boleh keluar. Jadi walaupun cakap terus terang lah, selama kita banyak pergi keluar dan sebagainya, memang guna duit sendiri pun. Tapi walaupun kita membelanjakannya untuk kerja dan sebagainya, dan ini adalah yang kita buat untuk penulis kita. Kita tahu kita bukan syarikat besar dan sebagainya, kita bukannya boleh nak orang kata apa? Yalah, nak bagi banyak benda lah, orang kata kan. Setengah-setengah syarikat penerbitan mungkin boleh bagi banyak benda kepada penulis. Macam dijekan, kita tapi macam kita kena baru bagi macam tu. Tapi ini mungkin antara usaha yang kita boleh buat lah untuk mengetengahkan penulis kita ke peringkat antarabangsa, dengan syarat mereka juga bersedia untuk keluar dan juga bersedia untuk menghasilkan karya-karya yang baik lah. Sebab kita pun dah pergi beberapa tempat, kita dah ambil orang kata apa, maklumat-maklumat, maksudnya kita dah tengok kalau negara ni dia nak yang macam mana, ni macam mana dan sebagainya. Jadi kalau anda jadi penulis kita misalnya, kita akan bolehlah, kita boleh berkongsi, kita bagi tahu lah, contoh macam Syafiq punya puisi macam ni, kat mana yang sesuai untuk kita bawa. Kak Seri Rahayu novel dia macam Farewell Asino misalnya, negara mana yang kita boleh usulkan dan sebagainya. Jadi itu sebenarnya kenapa kita keluar kan, supaya kita boleh lihat pasaran-pasaran lain yang ada untuk bawa masuk dan juga bawa keluar buku-buku kita. Bagaimana trend genre buku yang diwakili di IFB? Macam biasa, children books memang majority orang ni lah, orang bawa dan usulkan lah. Memang children books lah sebenarnya banyak. But of course kita akan, sebab kita ada division baru kan, children books publication di Legasi Ohad. So kita tengok juga lah buku-buku kanak-kanak. Fiction dengan non-fiction pun ada juga. Yes. Even kalau ikutkan berbanding dengan tahun lepas, tak tahulah kalau saya baru perasan ke saya rasa tahun ni pun banyak juga penerbit-penerbit universiti yang turut serta. Betul. Kan? Bukan dari Malaysia saja, dari Malaysia memang ada, dari USIM lah, UPNM, USM dan beberapanya, tapi juga negara-negara lain juga banyak yang ada dari universiti. Saya ada satu appointment dengan penerbit universiti dari Qatar. Macam kita set appointment sebab ada buku dia yang berkaitan dengan hak asasi manusia, dan juga kebetulan buku Eja, saya dah Iza, strukturalisme genetik dan hak asasi manusia dalam Bahlut, karya Faisal Tarani juga
adalah merupakan, ialah thesis lah orang kata. Jadi saya pitching buku tu, dia pun agak tertarik sebenarnya. Penerbit universiti ni, kalau ada rezeki aja, insyaAllah mana tahu penerbit universiti tersebut. I need to translate it first. Cuba kena translate dulu lah. Apa pun usaha-usaha itu diteruskan, insyaAllah. Hai Halo Hocha. Uzaifah, apa khabar? Okey, kita sikit lagi dah nak ujung-ujung ni. Kita janji juga dengan mereka nak cakap pasal pemerhatian terhadap budaya, cara kerja dan sebagainya. Oh, ramai yang tanya pasal penerbitan ni. Mereka, Boleh kongsi, Uzaifah punya soalan. Okey, sebelum kita masuk yang topik ni lah. Boleh kongsikan bagaimana penghargaan terhadap karya tempatan dan luar negara dalam kalangan rumah penerbitan yang terlibat. Okey. Dia nak cakap pasal apresiasi ni, I think it's more on business. Kita nak cakap pasal most of them akan cakap pasal business lah. Apa yang mereka boleh bawa masuk ke negara mereka, apa yang mereka boleh bawa masuk ke kita boleh bawa masuk ke negara kita. But kalau nak cakap pasal apresiasi, mereka lebih banyak melihat kepada reka bentuk lah. Of course lah, itu macam benda yang klise, but it's very important sebab dari situ sebenarnya ya, orang, saya lupa siapa cakap, our design is our silent ambassador. Jadi memang mereka akan tengok first, mereka akan judge a book by its cover first. Mereka kalau tengok cover, kalau kita tunjuk itu kalau masa request appointment, mereka akan tengok kita punya cover, kita punya bidang, kita punya genre, suit ke tidak, sesuai ke tidak untuk kita beli dan kita jual. Mereka beli dan kita beli. Dan ya, nak tak nak, memang the design is our silent ambassador. Itu yang kalau nak kata apresiasi, kita tunjuk buku, yes, mereka akan tunjuk expression yang cantik ni, macam tu lebih kurang. So itulah. ilustrasi dalam pun satu hal juga lagi kan. But it's more on business, Uzaifah. Tapi kalau dari segi kandungan sendiri pun, saya rasa kalau boleh saya ingat beberapa janji temu yang saya ada, kalau dengan penerbit dari Turki sendiri misalnya, kandungan mereka pun sebenarnya agak bagus. Of course lah, saya rasa setiap negara ada agak bagus. yang bagus. Cuma kita kena pandai pilih lah mana yang sesuai dengan rumah penerbitan kita. Kalau contoh macam Legasi Ahad misalnya, kita memang fokus kepada social critics. Jadi kita carilah bahan-bahan yang berkaitan dengan social critics untuk kita ketengahkan. Dan alhamdulillah adalah beberapa 2-3 yang kita tengok menarik, dan kita pun dah berjaya seal deal jugalah waktu di IFP baru-baru ni. Doakan je lah, semoga baik-baik saja. Urusan menterjemah dan sebagainya dimudahkan. Tapi kerja macam ni makan tahun. You can't expect, okay, I pergi tahun ni and then next year I dah you all nak tanya, mana buku Malaysia yang dah keluar. Tak boleh nak expect macam tu. So ya, dia bergantung kepada macam mana kita repo. Itulah. So kerja ni makan tahun. So kita tengoklah nanti. Of course lah, kita ada perancangan 5 tahun, 10 tahun macam mana. Just bersabar. Okay, sikit sebagai penutup. Kita ada lagi lebih kurang dalam 10 minit ni. Nak sembang sikit pasal pemerhatian terhadap budaya, cara kerja dan sebagainya kan. Kalau mungkin Eja boleh kongsi lah. Kalau kita pergi makan kat kedai-kedai makan macam mana? Kalau kita pergi ke pejabat-pejabat yang penerbit yang kita pergi macam mana? Kalau jumpa kawan-kawan ya? Kalau jumpa kawan-kawan macam mana? Saya ingat Rara cakap, Nur Amirah, dia kata dalam diri Turkish ni, orang Turki, dia ada side of Asia. Jadi kita kalau tetamu datang kan, kita layan, bagi makan, minum apa semua kan. So orang Turki pun macam tu. Diorang akan layan tetamu tu macam makan tu macam nak muntah lah. Dia akan makan, bagi makan. So dan of course lah, kopi Turki lah yang paling penting kan. Akan ada kopi Turki lah. Dia akan tanya dua lah, sama ada Turkish coffee ataupun chai ataupun tea kan.
Jadi kita akan pilih lah. Dan saya seperti biasanya memang akan selalu memilih Turkish coffee lah. Cuma nak sembang sikit pasal Turkish coffee ni bukan apa. Setiap kali bila kita minta Turkish coffee, mereka akan hidangkan cara dia kan. Yang saya ingat mereka memang akan bagi Turkish coffee tu dalam set cawan kecil macam espresso. Kalau kita order biasa dekat kafe tu, espresso. Lepas tu dia akan bagi satu gelas air putih. Lebih kurang macam ni lah, lebih kurang satu gelas macam ni air putih. Memang dia akan bagi dua-dua. Dan kalau nak lebih lagi, kadang-kadang ada tempat tu dia akan letak pula Turkish delight. Kita panggil apa? Turkish delight, lakem ke apa kan? Sikit lah. Dia akan letak pula kat tepi kopi tu sikit. So kita kena makan Turkish delight tu, lakem tu sikit. Lakem sebut dia. Ya kot. Lupa lah eja dia macam mana. Lepas tu kita akan minum kopi lah. Cuma kalau anda peminat kopi misalnya, Turkish coffee ni biasanya dia akan hidangkan dengan sebut-sebut sekali tau. Jadi lepas kita minum habis tu, akan ada mungkin separuh cawan tu sebenarnya adalah dia punya serbuk dia. Setengah orang dia akan makan serbuk kopi tu sekali. Setengah orang tinggal je lah. Macam saya akan ambil sikit lah. Tak ada banyak sangat, nanti sangkut kat tekak lah kan. Tapi tu cara dia. Dan mereka memang minum tu, kalau boleh sementara dia tengah panas tu, sebab dia pakai Jazve, kalau saya betul nak sebut dia. Jazve tu dia macam anda boleh cari lah dekat image Google. Dia akan hidang kita panas-panas dan kita kena minum waktu dia tengah panas lagi. Kalau kita macam sembang biar lama-lama, tiba-tiba dia akan cakap, Hafiz, you need to drink drink 3 times water first and then drink your coffee and let it be cold macam tu lah. So kalau boleh memang dia nak minum tu memang panas. Dia takkan biarkan kopi kita sejuk macam tu kan. Kalau sejuk, kalau katalah happen tu kopi kita tu sejuk, dia akan minta apa orang kata? Buat semula. Dia akan minta ganti dan buat semula. So membazir lah kopi tu. Jadi janganlah membazir kan. So itu kalau kata pasal makanan, apa orang kata ni sikit lah kan, treatment, layanan yang mereka beri kita lah. In fact saya ada beberapa tempat, kalau ingat pergi rumah penerbitan lah, naik kat pasar rumah penerbitan, bukan apa tau, dia punya semangat nak seronok, nak kongsi, nak tunjuk kat kita tu. Kita pergi ke Damla dengan Timash waktu tu, apa dia Mr. Hassan dari Damla punyalah, dari tingkat bawah sampailah ke bahagian editorial, sampailah ke bahagian designer, semua dia kenalkan sampai ke dapur. Semua dia kenalkan kita dengan staff-staff dia, dengan tim penerbitan dia dan sebagainya. Memang dia tunjuk habis lah. Sama juga bila kita pergi Timash waktu tu, walaupun dah tutup, Timash dah bergelap lah, tapi kita buat lawatan gelap. Tapi Sibel waktu tu nak juga tunjuk kan, dia memang kita guna tangga, ada lift tapi kita guna tangga tu satu-satu masuk bilik penerbitan buku kanak-kanak, masuk ke bilik editorial, masuk bilik jualan, pemasaran, showroom. Memang dia tunjuk habis semua. Teruja lah. Saya rasa saya pun akan buat benda yang sama kalau mereka datang ke Kabur. Hafiz akan buat, biasa kalau datang Kabur Hafiz akan tour. Saya rasa saya akan buat benda yang sama juga sebenarnya kalau mereka datang ke Malaysia. Mr. Hassan, you should come to Malaysia. Sibel, and then kita memang akan bagi tour jugalah. Itu antaranya lah kalau cara kerja dan sebagainya lah kan. Lagi? Kalau nak cakap pasal tempat-tempat yang kita orang pergi, kita tak jalan banyak sangat sebenarnya, macam biasa, macam tahun lepas sama je. So sebab yalah, esok nak balik pun hari ni pun sudah ada meeting dari pagi, dari tengah hari sampai petang. So pagi tu kita orang sempat breakfast dan jalan sekejap je. Tengah hari sampai malam. Tengah hari sampai malam, sorry. Tengah hari sampai malam. So tempat yang kita orang pergi, of course orang nak tahu juga kan, kita pergi mana tahun ni, Basilica Sistine, Grand Bazaar, Spice Bazaar tu standard. Istiqlal Street tu, Istiqlal Street tu memang famous lah. Tu ada banyak kafe buku, ada banyak kedai-kedai buku juga. Oh ya, kita boleh sentuh sikit pasal Mephisto, Istos.
Mephisto Cafe, Tuk Istos Aman. Cafe. Kalau nak tengok Tuk Aman Kita Baby tu boleh tengok video Hafiz dekat YouTube. Nanti kita akan letakkan link. Sebab tahun lepas kita ada buat video kat situ. But tahun ni kita tak buat video kat situ. Kita buat dekat Mephisto Cafe. I will upload it on our YouTube, bukan Amigo biasa. Sementara tu boleh tengok dulu highlight dia. Highlight ada Mephisto. Ada sikit lah. Istos Cafe kita tak sempat nak explore banyak sebab kita ada meeting kat situ. Meeting bukanlah meeting sangat pun. It's just kita jumpa kawan-kawan kat situ. Istos Cafe tu pemilik pula. Memang milik penerbitan Istos sendiri. Istos Yayan Lara. Dia banyak buku feminism kat situ, which is saya suka tapi saya tak sempat beli sebab masa tu kita nak tergesa-gesa balik kan. So ya, kalau siapa suka kopi dan buku, kedai kat Istanbul tu banyak je. Sebenarnya sangat banyak kafe-kafe sangat dia orang banyak. yang hipster, yang tak hipster. Taklah hipster, tak hipster sangat pun. Something Istanbul tu hipster lah gitu lah. Something Istanbul. It's event working space sebenarnya. So ya, banyak je. Kena pandai cari. Kadang-kadang kita orang terjumpa je sebenarnya. And then dari segi sejarah, siapa suka museum, siapa suka exhibition, ya memang ada kat sana. Nanti pun akan saya upload dekat YouTube, bukan Amigo biasa. Salah satunya kita pergi Museum of Innocence. Museum Masumiyat Muzesi. Ni kalau anda baca novel Museum of Innocence, karya Orhan Pamuk, itu museum yang memang The Museum memang menunjukkan setiap bab yang ada Sayangnya, dalam Orhan Pamuk. dalam tu tak dibenarkan rakam video. Jadi adalah sikit-sikit Gambar-gambar sikit-sikit tu adalah. Gambar ada, but video ada sikit lah, sangat sikit. Saya curi-curi jugalah ambil sikit sebab yelah nak buat kenangan je, nak tengok kan. So apa lagi, sebenarnya banyak je tempat-tempat yang best kat sana. Ya. Jumpa tak mak angkat korang kat sana? Kita orang lalu kedai dia. Sekarang kedai dia dah jadi kedai. Ada jual beg juga? Jual beg. Dia sebelah dia ada jual beg sikit, lepas tu ada makanan juga. Mak angkat korang, makan kau Azri. Itulah pasal mak angkat kau. Dia panggil kita orang, datang masuk kedai dia. Itu tahun lepas lah. Tahun ni pun dia nampak lah. Oh ya, tahun ni. Dia duduk dalam kafe tu. So kita lalu. Dia panggil. Makcik kan, kita dah masuk tahun lepas macam tu. Macam tu lah tiba. Okey, ada lagi sebelum penutup-penutupnya sikit-sikit. Jangan lupa kalau anda orang kata yelah, kalau dah 10-11 hari pergi ni, kalau rindu nak masakan Malaysia sikit-sikit ni, sebenarnya di area berdekatan dengan Hagia Sophia sahaja, sebenarnya lebih kurang dalam jalan kaki, lebih kurang dalam 10 minit macam tu lah, ada restoran Nur Muhammad. Restoran Nur Muhammad ni adalah memang restoran Malaysia, adalah makanan-makanan orang kita kat sana. Kalau teringin sangat, tertarik ke, dah lama tak dapat kan, bolehlah pergi kan. Rara. Hai Rara. Hai Rara, dah habis exam. Terima kasih juga sempat juga menonton walaupun dah habis exam. Rara nak join ni ke? Nak join Facebook live ke? Manisan last but not least. Manis, kat sana of course lah banyak dessert yang sedap-sedap. Sedap. Yang mana yang baru menonton misalnya Nur Amirah Syahrin tu ataupun Rara seperti yang kami sebutkan awalnya tadi, ini kawan kami yang berada di Istanbul sekarang ni, sedang menyambung PhD beliau di sana. Doakan yang baik-baik saja untuk beliau supaya nanti kita boleh panggil Dr. Rara pula lepas ni. Dr. Rara. Rara pernah muncul dalam video saya sebelum ni, tahun lepas. Dia yang memperkenalkan kami dengan Hafiz Mustafa, iaitu sebuah restoran. Dia bukan sebuah, dia berbuah restoran dia. Banyak restoran Hafiz Mustafa ni. Dia memang expertise dia manisan Turki lah. Dan makan kudafe, Turkish Delight. Cuma satu yang Rara perkenalkan kita awalnya Hafiz Mustafa ni dekat tempat yang antara yang awal jugalah,
iaitu wakaf kesusastraan Adabiyat, Turki. Adabiyat Vakfe. Mm-mm. Ya, pergi dulu. Bunyi, sorry. Okey, di penghujung-penghujung ni ada soalan-soalan lain? Berhenti pun. Atau kalau tak ada, kita boleh teruskan dengan sesi tak payah tunggu Azri punya soalan. Memang ini kita nak buat sebenarnya. Apakah perkataan Turki? Azri cakap apakah perkataan Turki baru yang kalian dah belajar. Aku ada juga yang belajar beberapa, tapi Eja akan bagi kita 10 perkataan. 10. Sekejap I need to. Rara akan jadi cikgu tengok exam okey betul ke tak. Okey, sebagai penutupnya, Eja 10 perkataan Turki yang Eja tahu yang apa saja kalian beli. Okey, nanti dulu. okey, jawab sebelum 10 soalan ni jawab. I kena fikir nak cakap apa. Okey, apa saja yang kalian beli di sana untuk kenangan di bawah pulau? Tak bawa apa-apa pun, 3 hati je kat sana, cik. Kenangan tak boleh dibeli. Macam itu kan. Kenangan tak boleh dibeli. Tak. Adalah sikit-sikit. Untuk diri sendiri macam apa je. Untuk diri sendiri aku beli jaket. Tu sebab keperluan. Sebab keperluan. Waktu tu memang nak pakai untuk kerja kan. Jadi belilah jaket. Itu pun sangat-sangat murah. Indirim diskaun dia 70% waktu tu kan. 70. Jadi dah memang tinggal dalam 100 macam tu lah, RM100 macam tu kan. 100 setengah. RM120 harga asal dia dalam 300 lebih 400 juga tapi tinggal RM120 je. So itulah kalau kau tanya untuk aku lah. Eja pun adalah sikit-sikit dia beli. I beli apa I beli Cok Istanbul. Ayah Sofia. Sebab saya kan buat journal kan. So saya suka benda-benda macam ni. Okey. 2 minit terakhir untuk 10 perkataan. Yang pertama, Herkese merhaba. Benim adım Saida Muizza. Benim doğum günüm 12 Ağustos 1987. Yani 33 yaşındayım. Ben Nilay'da yaşıyorum. Tanıştığımıza memnun oldum. Abdekal, Malaysia. Apa lagi? Çok teşekkür ederim. ni 10 perkataan ke 10 ayat ni? Cukup tak 10? Tak boleh nak kira kan? Okay. Cuba bagi tahu dulu perkataan pertama apa, perkataan kedua apa. Aduh, tak lagi main game lah ni. Boring betul. Tak macam Dia main terus tabur je semua kan. Cakaplah perkataan pertama apa, lepas tu apa dia punya maksud dia. Herkese Rara, merhaba. Rara, lulus tak? I tak, not my. Cuba sebut perkataan. Herkese merhaba. Abang Hello dia tadi buat everyone. macam ni, nombor 1 orang Okay, cukup 10 tak? tak tahu, cepat. Nombor 1. Okay, nombor 1, hello everyone. Herkese merhaba. Hello everyone. Okay, lepas tu Benim adım Saida Muizza. nama saya Saida Muizza. Yes. Aku pun tahu lah. Sebenarnya ni saya cakap benda-benda basic lah sebenarnya. Benim doğum günüm 12 Ağustos 1987. Maksudnya saya ingat tarikh ni saya lahir 12 Ogos 1987. Lebih Lebih dari dari 10. 10. Apa lagi tadi saya cakap? Benim Entah, mana tahu. umur saya. Jadi umur saya 33 tahun. So sebab saya cakap 33 yaşındayım. So umur saya 33 tahun. Ben Nilay'da yaşıyorum. Saya duduk kat Nilai. Saya tinggal di Nilai. Tanıştığımıza memnun oldum. Nice to meet you. Abdekal, Malaysia. Stay at home. Çok teşekkür ederim. Thank you Terima very kasih banyak. much. Yes. Terima kasih. Tengok, Azri aku pun tahulah beberapa perkataan berkawan dengan orang sana juga insyaAllah. Jadi tu sikit-sikit lah. Rara okey ke? Yang Eja sebut tadi okey ke Rara? Rara je kan. Bagi A. Please bagi A.
dia memang lebih dari 10 perkataan. Sepatutnya kalau ikutkan game asal Okey tadi, lah, okey lah. satu perkataan. Okey. Contohnya macam apa? Kalau I bilang satu dari sampai 10 tak boleh boleh ke? lah itu. Kalau Okey, okey, macam okey. bir satu contoh. Okey. Okey lah. Ini Okey. dia macam bagi perkataan, dia macam bagi ayat tau. Dia bukan bagi perkataan. Thank you. Okey, 10 Uh, 10 perkataan, bukan okey. ayat. Yang Itu first, ayat. Yang first perkataan yang paling saya suka, kidi. KD apa? Kidi. KD okey apa maksudnya? Kucing. KD kucing. Okey, yang kedua? Kush, burung. Burung. Aha. Okey, binatang semua ni. Okey. Apa lagi Kucuk, buyuk. Aku suka kucuk buyuk. Kucuk tu kecil, buyuk tu besar. Cok. Banyak. Banyak. Dah 5. Apa lagi? Az. Sikit. Apa lagi? Ya Allah. Itu yang malas nak fikir. Tengah fikir. Gul. Rose. Guzel. Guzel cantik. Haika cantik. Guzel. Satu lagi? Ada 2 lagi. 2 lagi? Kata ada 100 perkataan. Payah nak ingat. Apa lagi bagi Cantik tadi dah kan, Guzel. Guzel. Mutlu, happy. Satu lagi Betul? Betul. Doru. 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 Betul tak Rara? Okey. Tak apa, yang pentingnya kita sama-sama dapat belajar. In fact, boleh tunjuk sikit tak buku? Tak nak tunjuk buku? Tak nak tunjuk buku? Tak nak. Sekali. My buku latihan. Seandainya kalian kat Istanbul lagi, apa to-do list yang belum dilaksanakan? Okey, ni sebagai soalan penutup lah. Soalan penutup. Tak couple kot. Cik. Dah 2 tahun pergi, 2 tahun tak masuk-masuk sebab tak sempat. Dan I hope that Yeay. Betul. Rara senaraikan 10 perkataan yang Eja sebut tadi. Rara dah tolong tuliskan. betul. Yay. Rara dah senaraikan 10 tu. Jadi kalau anda yang sedang menonton siaran langsung ni, nanti boleh tengok balik komen Nur Amirah Syahri ni, Rara ni. Itulah 10 perkataan yang telah disebut oleh Eja tadi. Tapi I still fail nak baca buku ni. Rara hadiahkan buku ni. Ni payah gila kot nak baca. Boleh mengamuk lah belajar benda ni. Slow and steady. Rara pun berapa tahun kat sana baru nak belajar baca kan. Tenang. Mesti kena berguru dengan Rara lepas ni. So okey, itu saja kot sedikit perkongsian daripada kami tentang To-do list. Istanbul. Tak habis Soalan last daripada Azri Arifin. Seandainya kalian ke Istanbul lagi, apa to-do list? Eja dah cakap ni mungkin tak apa. Kami sebenarnya kalau boleh tak nak hanya sebab Istanbul, memanglah Istanbul besar, tapi kalau boleh kita pun nak ada kesempatan untuk explore macam Azri lah kan, pergi Uludağ lah, pergi Ankara lah, Kapadokia dan sebagainya. Kita pun kalau ada rezeki dan kalau dipanjang umur dan sebagainya, kita pun nak pergi jugalah ke beberapa tempat yang lain. By the way, kalau anda nak tengok catatan perjalanan Azri selepas kami balik ke Malaysia, catatan perjalanan Azri boleh tonton di YouTube channel Azri Arifin. Dia ada beberapa lah yang dia buat, macam baru lepas ni dia buat rakaman yang masa pergi Uludağ. So boleh lah tengok dia main salji kat situ dan sebagainya. Tengok YouTube Azri Arifin juga. Selain boleh tengok YouTube kami di Bukan Amigo Biasa, Eja akan upload yang video-video lain lah. Setakat ni ada highlight saja dahulu. Saya rasa itu cakap dulu. Sampai sini dahulu kita punya Sembang Peace kali ni berkaitan dengan Istanbul. Sedikit je lah yang kami dapat kongsikan. Selebihnya insyaAllah kita doakan yang baik-baik saja supaya kita dapat teruskan kerja kan, teruskan kerja dan cari duit supaya kita boleh dapat kembara dan selesaikan juga hal-hal yang sepatutnya lah. Terima kasih anda semua yang sudi menonton siaran langsung Sembang Peace kali ini. Semoga kita semua terus kekal sihat, terus kekal berada di rumah, jangan ke mana-mana dan
selamat menjalankan apa saja aktiviti di hujung minggu yang anda dah rancangkan ini. Ya? Tak ada. Hash cakal. Itu je. Tersyukur Adirim. Semoga jumpa lagi apa? Ha? Semoga jumpa lagi apa? Ah. Tersyukur Adirim tadi, terima kasih. Aha. Semoga jumpa lagi. Go to Shemek Uzari. Rara betul ke? Hope to see you soon. Ya. Jumpa lagi anda semua. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang. Bye bye.